أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج من منهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah terus menerus dan semoga tidak putus-putus diberikan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya, hidayah dan petunjuknya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Segala pujian bagi Allah yang telah memberi kita rasa kemahuan dan kehendak untuk kita meneruskan amalan yang dicintainya, iaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana sentiasa memberikan kita kesihatan, sentiasa memelihara segala urusan kehidupan kita dengan petunjuk daripadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada kata pujian, tidak ada kata sanjungan yang dapat kita lafazkan untuk memenuhi rasa kesyukuran kita kepada setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Namun kita tidak boleh henti-henti bertasbih, bertahmid, bertakbir sebagai tanda hamba yang lemah ini mengakui kekurangan kita dan mengagungkan, memuji, bersyukur atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini, di awal pagi ini kita dapat rahmat Allah Ta'ala dalam bentuk hujan. Di kawasan saya ini hujan, Alhamdulillah. Bagi orang-orang yang beriman, orang yang punya akidah, setiap apa yang berlaku di alam ini sentiasa menyentap dirinya, membawa dirinya kepada mengenal kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kauniyah, tanda-tanda yang berlaku pada alam ini, ada bukti-bukti yang jelas betapa kasih sayangnya, rahmatnya Allah pada makhluknya. Hujan yang diturun ini, di sebalik hujan itu yang membasahi bumi, diletakkan satu lagi kelebihan Allah Ta'ala kita. Kerana waktu hujan yang turun ada waktu yang mustajab doanya. Jadi di saat kita melihat hujan, jangan dicela, jangan kita mengeluh, sebaliknya berdoalah kepada Allah, harapkan yang baik. Sependek-pendek doa yang kita mungkin boleh baca apabila turunnya hujan, kita boleh baca Allahumma shayban nafi'ah. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengajar kita membaca Allahumma shayban nafi'ah. Ya Allah, semoga hujan yang turun ini adalah hujan yang membawa manfaat kepada kita. Jadi itulah tuan-tuan, indahnya kehidupan seorang mukmin yang berilmu, seorang mukmin yang kenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta sentiasa berkomunikasi dengan sumber ilmu agama ini, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Segala apa yang berlaku pastinya akan membawa kita kepada Allah Ta'ala. Mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, sama ada dalam bentuk khair, perkara kebaikan maupun musibah, semuanya membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan sentiasa ingat Allah dalam keadaan kita mendapat kebaikan, dan kita sentiasa ingat Allah dalam keadaan kita walaupun ditimpa musibah. Itu tuan-tuan. Meneruskan bicara ilmu kita, tajuk pemahaman dan penghayatan akidah. Kita masih lagi berbicara bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperkenalkan dirinya sebagai ilahun wahid di dalam Al-Quran melalui kalamnya Al-Quran ini. Dan kita telah masuk pada bahagian bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai ilah wahid ini, Maha Esa, bahawa tidak ada yang berhak kita taat, patuh, kasih, cinta, korbankan apa yang ada pada kita, masa kita, harta kita, sebagainya, melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Dilarang sama sekali kita mengambil selain daripada Allah, siapa sekalipun, sebagai ilahun yang kita taat dan patuh. Tidak ada. Ketaatan kita pada makhluk
tertakluk ketaatan kita itu mestilah sama selari dengan perintah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana itu adalah perintah Allah. Allah yang menyuruh kita taat pada Allah. Okay? Dan kita tidak akan taat kepada siapa pun kecuali di dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat penjelasan mengenai perkara seperti ini melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah umpamanya, surah yang ke-9 ayat 39. Umpamanya firman Allah Subhanahu Wa Taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun subhanahu amma yushrikun. Ittakhadhu, mereka telah mengambil, ataupun mereka bahasa kita telah mengambil oleh mereka, telah menjadikan oleh mereka ahbarahum, rahib-rahib, pendeta-pendeta agama mereka, wa ruhbanahum, pendeta-pendeta agama mereka, rahib-rahib, orang-orang alim, para ulama dan para salihin, pendeta-pendeta, kalau istilah kita lah pendeta agama dan agama mereka, arbaban min dunillah, sebagai Tuhan yang mereka taat, mereka patuh selain daripada Allah Ta'ala. Bagaimana jadi begitu? Okay? Bahkan bukan itu saja, wal masih ibn maryam, mereka juga menjadikan Masih ibn maryam, itu Nabi Isa AS, sebagai Tuhan selain Allah SWT. Okay, ini cerita tentang golongan Yahud dan Nasara, golongan Yahudi dan Nasara, dan juga siapa-siapalah yang melakukan betul-betul beriktikad dengan iktikad seperti ini, okay? Yang menjadikan makhluk seperti manusia ya sebagai Tuhan yang ditaati dan dipatuhi. Okay? Wama umiru illa liya'budu ilahan wahida, sedangkan tidaklah mereka itu diperintahkan, mana Allah tak perintahkan kita kecuali melainkan liya'budu, agar kita hanya beribadah, mentaati, mematuhi, mengabdikan diri kepada ilahan wahidah, ilah yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illahu, tiada ilah kecuali dia, yang Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanah, Maha Suci Allah Taala, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini tauhid, mengesahkan Allah sebagai ilah wahid. Salah satu perkara yang perlu kita ambil berat, jangan sampai kita menjadikan makhluk sebagai Tuhan, sama ada dalam keadaan kita sedar atau tak sedar. Apabila turun ayat ini, okay, seorang sahabat bertanya, dan asalnya beliau adalah seorang daripada Bani Israel, Yahudi, okay? Dia kata, kami tak pernah pun menjadikan ahbar dan ruhban kami sebagai Tuhan. Jadi Nabi jelaskan apakah maksudnya larangan ini, okay? Nabi kata, apakah tidak apabila pendeta-pendeta agama kamu itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kamu ikut mereka, okay? Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kamu ikut mengharamkannya. Mereka menghalalkan apa yang Allah haram, kamu ikut menghalalkannya. Itu antara bentuk syirik, okay, kepada Allah. Kita tidak boleh menghalalkan suatu melainkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah sebagai ilahu wahid. Kita tidak boleh mengharamkan sesuatu melainkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak untuk menentukan sesuatu yang boleh atau tidak boleh, halal atau haram, hak atau batil adalah hak ilahu wahid. Ketaatan kita hanya kepada Allah dalam perkara suruhan dan larangannya, dalam perkara halal dan haramnya. Manusia, makhluk siapa-siapa tidak boleh mempunyai kuasa, tidak mungkin ada kuasa menentukannya. Kita taat pada manusia dalam perkara yang mereka mentaati, seperti mana mereka mentaati Allah. Jika apa yang mereka kata itu benar, selari dengan kehendak Allah, kita terima. Siapa sekalipun mereka, walaupun mereka dikatakan di sini ahbar, alim ulama, ruhban, para pendetanya, tidak ada ketaatan, dan tidak boleh kita mengambil manusia menjadi Tuhan, tidak boleh menjadikan para nabi seperti yang telah dilakukan oleh umat sebelum ini sebagai Tuhan. Ini dalam istilah akidahnya dipanggil al-ghulu fi salihin, kemelampauan, terlalu melampau-lampau dalam memuja
orang-orang soleh termasuk para anbiya. Kita tak boleh menjadikan nabi-nabi sebagai Tuhan. Mereka adalah manusia, tapi mereka adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengajak kita untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada mereka. Ketaatan kita kepada nabi bukan kerana mereka Tuhan, tapi kerana mereka adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mengajak kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita, mengesahkan Dia saja. Allah menyuruh kita, para rasul dan para anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kita, mengajak kita mentauhidkan Allah, meletakkan satu prinsip yang jelas di akidah kita bahawa tiada yang berhak kita abdikan diri, taat dan patuh melainkan hanya Dia, Allah SWT, dan menjelaskan dengan jelas dan terang bahawa Allah Taala Maha Suci, tidak sekali-kali Dia mempunyai sekutu dalam urusannya sebagai Rabb maupun sebagai Ilahu Wahid. Tuan-tuan, jangan sampai kita dalam keadaan sedar tak sedar mengambil makhluk sebagai Tuhan. Memang agak pelik, mana ada Ustaz? Kami mana ada ikut jadikan dia Tuhan. Tapi bila kita ikut seseorang, mentaati dia dalam perkara yang merupakan larangan Allah Ta'ala, sudah masuk nilai-nilai syirik di situ yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini. Taat kita pada, contohnya pada majikan kita dalam perkara yang dilarang Allah Ta'ala. Tu kadang-kadang demi nak cari makan sesuap nasi, kita nak jaga image kita, takut bos marah, kita sanggup tinggalkan solat. Na'udzubillah min zalik. Tinggal solat. Pasal saya nak jumpa, ada meeting dengan bos, walaupun waktu solat dah dekat, bahkan sampai terlepas waktu solat, kita takut nanti kalau tak meeting dengan bos, nanti bos marah dan sebagainya. Tapi kita sanggup tinggalkan perintah Allah untuk dirikan solat pada waktunya. Na'udzubillah. Membawa ada nilai-nilai syirik, ketaatan, ketakutan kepada makhluk lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ramai di kalangan kita yang sanggup melanggar peraturan-peraturan Allah, mengenepikan peraturan Allah semata-mata kerana mengejar habuan duniawi. Jadi dunia menjadi Tuhan mereka semata-mata untuk mendapat wang, harta, kekayaan, pangkat, darjat. Mereka mengenepikan perintah Allah dan Rasul. Jadi apa yang mereka taati itu menjadi arbaban, menjadi alihah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini perkara yang besar, bukan small matter. Kadang-kadang kita meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Kan itulah syirik ini dipanggil satu kezaliman, dan dia adalah sebesar-besar kezaliman. Allah yang memberi makan dan minum pada kita, memberi rezeki pada kita, yang memberi segala-galanya pada kita, tetapi segala ketaatan kepada Tuhan, takut dan bimbang itu kita letak pada makhluk yang dia sendiri pun Allah yang bagi rezeki padanya. Sedangkan kita pula menganggap dia sebagai sumber rezeki kita, dia yang beri rezeki kita. Ustaz, kalau tak dengar kata bos, saya nanti dia marah, habislah saya. Kita tak dengar kata Allah, kita tak rasa takut dan bimbang seperti itu. Sedangkan kita begitu rasa bimbang jika kita tidak dapat ikut perintah bos kita. Allahu Akbar. Ini satu contoh saja. Ini realiti yang berlaku dalam hidup kita. Jadi sebagai kita sebagai majikan, kita sebagai pekerja, kita sebagai apa saja pun, mana kita ingat kita ada ilah yang maha besar, ilahun wahid, yang berhak kita mengabdikan diri pada dia sahaja. Apa yang dia kata ya, ya, apa yang dia kata tidak, tidak. Apa yang dikatakan halal oleh Allah, seperti mana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan seperti mana yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah baginda SAW, itulah yang patut kita taati. Kita mesti tinggalkan larangan Allah Ta'ala, walaupun kemungkinan dengan meninggalkan larangan ini kita akan mendapat sedikit ujian daripada makhluk. Boleh jadi bos kita marah kita tak setuju sebab benda itu dilarang Allah Ta'ala, perkara yang diharamkan, kita tak setuju nak melakukannya. Bos mungkin marah kita, mungkin buang kerja, mungkin sebagainya, mungkin memang itu satu ujian, tapi pilihan kita untuk bersama Allah itulah kemenangan. Pilihan kita untuk menjauhi perbuatan membelakangkan perintah Allah dan Rasulnya, itulah kemenangan sebenarnya. Jangan bimbang, Allah yang bagi rezeki pada kita semua. Okay? Allah pasti akan bersama orang-orang yang menegakkan kebenaran. Jangan bimbang. Inilah perlunya kekuatan akidah, tuan-tuan. Tanpa kekuatan akidah, pegangan yang teguh, keyakinan kepada Allah sebagai Rabb, yang maha berkuasa, yang memberi rezeki, yang memberi manfaat, dan yang mengelakkan mudarat daripada kita, kita tak akan mampu menghadapi ujian seperti yang sedang berlaku hari ini. Memang kita bimbang. Kita bimbang, macam mana Ustaz? Kalau saya tak kerja, mana cari duit? Kalau saya kerja, macam inilah. Kerana sembahyang pun tak sempat, tak boleh ambil kira masalah pergaulan lelaki perempuan campur, tutup aurat, tak tutup aurat.
kan, saya ni begitu begini, bahkan kerja saya macam tu, saya perempuan, tapi saya terpaksa begini. Banyaklah perkara-perkara agama Allah kena larang, tapi nak macam mana ustaz? Inilah, ini bukan macam mana ustaz tak boleh buat apa-apa, tapi ini persoalan yang kita kena tanya pada diri kita sendiri. Akidah kita, siapa yang sebenarnya yang maha besar, yang maha kaya, yang maha agung, yang memberikan, yang mengurus segala kehidupan kita, yang memberi rezeki pada kita, yang memberi manfaat pada kita? Siapa? Adakah manusia ataupun Allah? Kita sebagai majikan jangan jadi Tuhan. Tolonglah faham, khususnya kita orang Islam yang jadi majikan, jangan ingat kita yang bagi, aku yang bayar gaji kat kau, aku yang bagi kau kerja, kalau kau tak kerja dengan aku, kau nak jadi apa? Nak mati ke buluh? Tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Alangkah sombongnya kita. Kita bukan Tuhan, bahkan kita sendiri bergantung pada Allah. Jadi mereka yang menjadi majikan, jadi ketua-ketua, di bawah mereka ada anak-anak, pekerja-pekerja, hormatilah hak masing-masing. Kita sama-sama hamba kepada Allah. Jangan dalam usaha kerja kita mengaku umpamanya kita jadi Tuhan, walaupun kita tak cakap, tapi kata-kata kita, aku yang bayar gaji kau, kalau aku tak bayar gaji kau nak jadi apa? Ikut cakap aku. Siapa yang sebenarnya Tuhan di sini? Contoh, ini kata-kata saya minta sebagai contoh saja, tapi ini berlaku. Kadang-kadang kita begitu takut dengan makhluk, takut kehilangan dunia kita, kehilangan apa yang kita nak dalam habuan dunia kita, sedangkan takut itu tidak boleh diletakkan kecuali kepada Allah. Itu contohnya tuan-tuan. Jadi ini contoh yang disebut dalam surah Taubah tadi, ayat 31. Dan kita lihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 65, wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dia Allah yang maha hidup kekal. Ingat, Allah yang maha hidup, yang tidak ada mati. Hayyul ladzi la yamut, dan firman yang lain, Allah kata dia lah yang maha hidup yang tidak mati. Siapa pun di kalangan kita, manusia, apa jua makhluk, kehidupan kita ni suatu yang ada endingnya, akan berakhir dengan kematian di dunia ini, semua orang. So jangan sombong, jangan berasa kita hebat, jangan bimbang kalau kita diuji. Kita kaya pun, kita miskin pun, kita akan mati juga. Kita kenyang atau kita lapar, kita akan mati juga. Jangan kerana nak kenyang kita sanggup lupa pada yang maha hidup. Itu maksudnya. Jangan kerana takut tak tahan menahan kelaparan, kita lupa kepada Allah yang maha hidup. Jangan. Tuan-tuan ya, itu satu persoalan. Mungkin satu perkara yang kita tak pernah fikir hari ni. Hari ni kenapa awak buat macam ni? Kenapa awak sanggup? Sebab Ustaz, saya nak cari makan Ustaz. Nak makan macam nak bagi anak-anak minum saya, anak isteri saya makan. Jadi saya tak ada pilihan lain, ini yang saya boleh buat. Allahu Akbar. Tidak tuan-tuan. Okay? Ingat, kita ni makhluk. Kalaupun kita dapat yang kita dapat tu untuk kehidupan kita, tapi melalui jalan yang Allah murkai, dia bukan sebuah kehidupan sebenarnya. Maka itulah sebuah kecelakaan yang kita sendiri yang mencarinya. Maka fada'uhu, beribadahlah pada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan segala ketaatan kita hanya kepadanya. Okay? Dengan mentauhidkan dia dalam segala kebaikan ketaatan kita buat, kita taat kita hanya kepada Allah. Itu mana mukhlishina lahuddin. Okay? Mengikhlaskan segala amal ibadah kita dilakukan ikhlas kepada Allah SWT, bagi Allah Ta'ala melalui ketaatan kita kepada ad-din, iaitu peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Allah. Cuba faham betul-betul ayat ni. Fada'uhu, maka beribadahlah akannya, yang Allah SWT, mukhlisina, dalam hal keadaan memurnikan, mengikhlaskan baginya Allah Ta'ala ad-dina, berdasarkan peraturan-peraturan agama. Ini mana ikhlas. Apa mana ikhlas sebenar-benarnya? Lalu ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya, iaitu memurnikan tauhid kita dalam segala urusan amalan kehidupan kita. Memurnikan tauhid kita, iaitu mengesakan Allah dalam setiap perbuatan kita, setiap amal ibadah yang kita lakukan. Dan ia mestilah berdasarkan peraturan ad-din, agama ini, akidahnya, ibadahnya, syariatnya, akhlaknya. Keikhlasan kita, pemurnian tauhid amal ibadah kita bergantung pada sebagaimana kita mematuhi perintah Allah Ta'ala. Itu makna ikhlas. Ini dia makna ikhlas. Kita selalu memahami makna ikhlas ini sebagai melakukan sesuatu secara sukarela. Itu ikhlas. Oh, dia ni ikhlas dah, dia sukarela. Okay? Saya ikhlas, saya buat sukarela tanpa mengharapkan habuan.
Tak apa, tak ada upah tak apa, saya sukarela dengan ikhlasnya. Saya tolong, saya sanggup buat apa saja dengan ikhlas. Kita selalu faham ikhlas dengan maksud tersebut seperti itu. Itu satu maksud yang kecil, sedangkan ikhlas yang sebenarnya, yang ikhlas yang sebenarnya ialah mengesahkan Allah dalam setiap perbuatan kita, mengesahkan Allah dalam setiap urusan kehidupan kita, iaitu melakukan perintah Allah, mengikut peraturannya kerana dia. Kita buat perintah-perintah Allah, mengikut peraturan dan tata cara yang telah Allah tetapkan, dan kita lakukan semuanya itu kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Okay? Dalam kita melakukan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah kerana Allah, kita boleh mengambil hak kita, habuan kita dari sudut keperluan dunia kita. Kita mesti ikhlas. Seorang guru yang mengajar ilmu yang bermanfaat kerana Allah Ta'ala, dia berhak mendapat upah, mendapat haknya, bahagiannya kerana dia mengajar. Okay? Seorang doktor umpamanya, doktor yang bekerja merawat manusia yang sakit, dia merawat kerana Allah Ta'ala. Sebab antara perintah agama ini membantu saudara kita, tapi dia berhak juga mengambil upah atas khidmat yang diberikan. Seorang tukang sapu contohnya, tukang sapu, mereka juga ikhlas kerana jika mereka melakukan kerja dengan amanah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut peraturan-peraturan yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga berhak mengambil gaji, upah daripada pekerjaan mereka. Mereka tetap ikhlas. Bukan bermakna ikhlas ni suatu yang kita buat tanpa ambil upah. Ini salah faham. Yang dikatakan sukarela tanpa ambil upah tu dipanggil tatawu. Nafilah, tatawu, satu benda yang kita buat secara sukarela. Tapi dalam asas akidah kita ada satu kalimah yang kita kata ikhlas itu, seperti ayat ini, dan kita akan jumpa lagi ayat lain, mukhlisina lahuddin, orang-orang yang memurnikan tujuan, setiap urusan kehidupan mereka itu, dengan mentaati peraturan-peraturan Allah kepada Allah SWT semata-mata, kerana Allah SWT. Kenapa? Sebab itulah bukti mereka menyanjungi, memuji Allah SWT yang bukan Rabb alam sekalian, alam semesta, sebagai ilahu wahid yang mereka mengabdikan diri padanya. Itu mana ikhlas. Sebab itu ada suratul ikhlas. Cuba lihat suratul ikhlas. Apa dia intisari utama surah yang pendek ini dan dinamakan ikhlas? Sebab dia adalah surah yang menegaskan keesaan Allah SWT. Itulah ikhlas. Ikhlas maknanya tauhid, memurnikan tujuan amalan kita, melakukan suatu urusan kepada Allah SWT semata-mata menurut ad-din, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Di situlah keikhlasan, tuan-tuan. Itulah ikhlas yang kita tak ada. Kita memang ikhlas dalam bab sukarela. Kita sukarela buat apa saja. Tak ada upah, tak ada apa, sebab saya ikhlas. Hingga kadang-kadang perkara yang Allah larang pun kita jadi halal. Sebab apa? Saya ikhlas. Saya ikhlas menyanyi ni untuk menghiburkan orang. Tak ada upah. Menyanyi, berlakon contohnya, saya ikhlas tolong awak ni, walaupun awak bukan mahram saya, tapi saya kesian dengan awak. Marilah naik motor dengan saya, perempuan, orang lain, anak perempuan lain. Kita kata, saya ikhlas tolong, saya ikhlas nak berkawan dengan awak, saya ikhlas. Tuan-tuan, ikhlas itu bukan ikhlas yang dikendaki oleh Allah SWT. Ikhlas seperti itu selalu membawa kita menghalalkan benda yang haram. Na'udzubillah min zalik. Kan kita terpedaya dengan bisikan syaitan. Ikhlas yang sebenarnya ini adalah akidah, tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala, mentaati peraturan-peraturan agama ini kerana Allah Ta'ala. Kalau kita melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kita, kehidupan kita berdasarkan agama, tapi bukan kerana Allah, itu tidak ikhlas, itu syirik. Itu syirik. Solat bukan kerana Allah, solat kerana takutkan manusia, solat kerana nak mengharapkan pujian. Itu merosakkan ikhlas kita. Tapi orang yang mendirikan solat seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, seperti mana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, dan dilakukan solat itu kerana Allah SWT, maka dia adalah mukhlisina lahuddin, hunafa lagi. Itu contohnya, tuan. Jadi ini perkara yang kita kena faham, dan perkara ini bukan small matter, bukan perkara cabang kecil dalam agama, bahkan dia adalah asas agama ini, akidah, memurnikan kehidupan kita semata-mata kerana Allah Ta'ala. Segala urusan hidup ini ada peraturannya yang telah ditetapkan Allah Ta'ala, kita lakukan mengikut peraturan tersebut, dan kita lakukan semuanya kerana Allah SWT. Di situ datangnya ikhlas, bukan sukarela. Itu makna lughawi bahasa kita.
Kan? Sehingga saya sebut tadi, berapa banyak perkara maksiat yang kita lakukan dengan alasan saya ikhlas. Walaupun perkara itu merupakan maksiat kepada Allah Ta'ala, dilarang oleh Allah Ta'ala. Saya ikhlas buat semua ini. Ya, walaupun perkara itu perkara maksiat, kita pun tak rasa berdosa. Sebab apa? Yang penting ikhlas. Berkawan lelaki perempuan yang penting ikhlas. Bergaul, bercakap, macam bukan mahram. Kan? Tapi yang penting ikhlas. Dia kata yang penting ikhlas. Saya tak ada niat buruk. Masalahnya bukan itu. Jangan salah faham. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Kita diajar semua perkara bermula dengan ikhlas. Bukan semua perkara yang kita kata ikhlas itu akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab kita tidak memahami makna ikhlas itu dengan makna yang sebenarnya. Semoga dapat penjelasan tentang perkara ikhlas ni. Sebab dia adalah intipat tauhid. Ikhlas ialah tauhid. Nah, mari kita lihat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 19. Firman Allah SWT, "Qul ayyi syai'in akbaru syahadah? Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bih wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun." Kul ayyi syai'in akbaru syahadah. Katakanlah Muhammad, ditanyakan pada umatmu, ayyu syai'in, apakah suatu penyaksian, persaksian yang paling besar? Apa makna syahadah? Kalau kita tengok dari bahasa kehidupan kita ini, dari syurga ini, syahadah ni kalau nak diterima macam perakuan, persaksian. Macam sertifikat. Kita dapat sijil, itu syahadah bahasa Arab. Sijil tu kenapa dipanggil syahadah? Kenapa dia menamakan? Sebab dia ada perakuan. Kita lulus periksa ni ke sijil kan kita dapat ini, ada perakuan dari satu pihak yang berautoriti, mengiktiraf kita lulus periksa ini, kita capai tahap ini. Itu sertifikat. Kita ada sekarang ni ada apa? Vaksin sertifikat. Satu perakuan dari satu pihak yang berkuasa, daripada KKM contohnya, yang bahawa kita telah divaksin. Kenapa? Sebab ini ada nilai dia, sebab ada yang menyaksikan dia, buat perakuan. Jadi Allah tanya, kita sebagai manusia, sebagai manusia yang dicipta oleh Allah, yang diurus tadbir oleh Allah, perakuan siapakah, syahadah siapakah, persaksian siapakah yang paling besar yang menjadi keutamaan kita sepatutnya? Yang kita duk patut, ya Allah, Allah ni akui tak aku sebagai hamba dia? Allah terima tak segala perbuatan aku? Allah suka tak pada aku? Adakah aku ada nilai di sisi Allah SWT? Boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak cuba relate dengan syahadah, makna lughawi sekarang ni, yang kita memang, ya Allah, kita memang nak sangat ada sijil tu sijil. Kita semua sijil kita nak. Semua sijil kita nak, kan? Anak-anak kita sejak kecil-kecil lagi. Tadika lagi dah ada buat apa? Majlis convocation. Ada scroll pegang sijil, wah, ambil gambar, kita banggalah anak kita dapat sijil. Dulu tak ada, tapi sekarang semua ada, semua sijil. Darjah 6 pun ada pula convocation. Bukan universiti, dulu kita universiti je Citi punya convocation ni, anugerah dapat sijil perakuan. Sekarang ni kita sekecil-kecil perkara semua ada sijil. Pergi kursus online pun dapat sijil juga. Ada saja sijil perakuan. Bila kita dapat sijil diperakui oleh pihak-pihak yang tertentu, kita rasa wah, kita ni hebat, ada nilai. Kita pergi minta kerja, bawa berbakul sijil. Tapi ada satu perakuan yang paling besar bagi orang yang punya akidah, daripada yang maha berkuasa, pihak otoriti yang paling besar, paling agung, iaitu Allah. Pernah tak kita ambil kira tentang perkara ini? Perakuan ini, syahadah ini yang paling penting untuk kejayaan dan kemuliaan kita dunia akhirat. Namun untuk mengajar perakuan, sertifikat perakuan dari makhluk yang tidak menjamin apa-apa pun untuk kita, kita dah habiskan masa, tenaga, wang nak dapat sijil itu, sijil ini. Apa yang kita buat untuk dapat syahadah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perakuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha menyaksikan suatu. Bila Allah memperakui kita sebagai hamba-Nya, Allah menerima segala amalan perbuatan kita dan menilainya sebagai suatu kebaikan di sisinya. Dia cinta kita, kasih kita. Cukuplah ini persaksian, syahadah, sertifikat yang paling besar, yang akan menyebabkan kita mendapat anugerah yang hebat. Namun hari ini kita dilupakan perkara ini.
Kita nampak syahadah, sijil, sertifikat ni, itulah yang dikejar di dunia ni, yang dinilai oleh manusia. Bangganya kita ada sijil itu, sijil ni. Kalau kamu tak belajar, tak ada sijil, tak ada ijazah, kau nak jadi apa, gelap masa depan, siapa nak pergi kerja, kau nak makan apa, nak minum apa. Bimbangnya kita tidak ada perakuan daripada manusia. Kita letakkan manusia, perakuan manusia itu penting dalam hidup kita. Kita tak pernah fikir perakuan Allah SWT, syahadah daripada Allah Ta'ala. Qulillahu syahidun baini wa bainakum, katakan Muhammad, sesungguhnya Allah lah yang menjadi saksi. Allah yang selayaknya memberi perakuan, sertifikat, sijil, pengiktirafan. Maka katakan kepada mereka, cukup Allah antara aku dan kamu. Allah yang menilai aku, Allah yang meletakkan perakuannya kepada aku, tentang kebenaran yang aku bawa, tentang kebenaran yang aku sampaikan kepada kamu. Cukuplah Allah. Aku tak perlu perakuan pada kamu, tak perlu apa-apa perakuan, pengiktirafan daripada makhluk. Kerana yang bagi makan, yang bagi minum, bagi rezeki, yang memberi manfaat, yang menjauhkan mudarat itu hanya Allah SWT. Cukup Allah. Wa uhiya ilayya hadzal Quran. Dan sebagai bukti perakuan Allah akan kebenaran ini, sijil perakuan, pengiktirafan Allah, diwahyukan kepadaku ini Quran. Allahu Akbar. Syahadah yang paling besar. Apabila kita nak dapatkan perakuan Allah, dapat syahadah daripada Allah, inilah Al-Quran. Tuan-tuan, kita belajar Al-Quran, nak dapat sijil Al-Quran ke, nak dapat sijil perakuan daripada Allah. Kalau kita belajar Al-Quran untuk dapat hidayah Allah Ta'ala, untuk beramal dengan perintah yang terkandung dalamnya, cukuplah bagi kita perakuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah yang menetapkan Al-Quran sebagai manual hidup kita. Cukuplah untuk kita mendapat jaminan kebahagiaan, kejayaan, kemuliaan. Tapi ada orang belajar Quran, dia harapkan sijil perakuan daripada manusia juga. Ini masalah problem hari ini. Nak belajar khusus agama seminggu, 2 minggu pun nak kumpul sijil. Sijil itu, sijil ini. Belajar PhD, bukan nak malah, tapi mengejar pangkat gelaran akademik. Walaupun belajar Quran, walaupun belajar hadis, yang dikejarnya, yang sebangga dan megahnya ialah pencapaian, apa dia panggil, akademiknya. Bukan salah, tapi kita bimbang inilah, kita akan jadi, bukan sepatutnya kita belajar Al-Quran, yang kita nak ialah perakuan daripada Allah Ta'ala. Sebab Al-Quran tu bila kita belajar, kita faham dan kita amal dengan hidayah daripada Allah SWT, kita akan diperakui Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang bertakwa di sisinya. Sebab Al-Quran tu adalah manual hudan lil muttaqin. Jadi hasil daripada hidayah Allah Ta'ala, dengan usaha kita mempelajari, memahami dan menghayati Al-Quran, kita akan diperakui Allah Ta'ala, insya-Allah. Yang kita nak ialah menjadi ahlut taqwa. Tapi apabila agama itu sendiri, apalagi perkara akademik yang lain, agama itu sendiri kita belajar untuk mencapai tahap akademik, kelulusan level pengakuan, pengiktirafan, syahadah akademik, maka jadilah kita ahlu akademik, bukan ahlu taqwa. Di dua perkara berbeza, tuan-tuan. Saya minta maaf, tidak menyindir, tidak merendahkan siapa-siapa pun. Tapi dua perkara berbeza. Ramai dari kalangan kita hari ini, khususnya sekarang ini, kita boleh mendapat syahadah, perakuan, pengiktirafan sebagai ahli akademik dalam bidang agama, hadis, Quran, usul fiqh, usul din, usuluddin, syariah sebagainya. Ya, ramai. Semuda-muda, seawal-awal usia dah ada PhD. Memang susahlah nak buat syahadah, nak buat sijil, nak buat apa, nak buat tesis, kajian. Kita tak nafikan itu satu usaha yang besar. Tapi untuk mencapai jadi ahli taqwa, kita perlukan perakuan daripada Allah SWT. Wa a'lamu biman ittaqa, hanya Allah yang lebih mengetahui siapakah hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang mendapat hidayah daripada dia. Dengan ilmu yang diberikan, dia belajar Al-Quran, dia belajar agama ini, belajar hadis, belajar apa, untuk mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, untuk mendapat petunjuk Allah Ta'ala agar dia dapat beramal, dan berada di atas jalan yang lurus, sehingga Allah memberi syahadah, menjadi saksi kepada dia, memberi pengiktirafan, perakuan kepada dia sebagai ahli taqwa. Itu yang kita perlu, dan itu yang tak ramai. Minta maaf, kita ramai ahli akademik, para ilmuwan yang mempunyai syahadah, sijil, sertifikat, level akademik yang tinggi, kita ramai. Sekarang ni ramai, bukan seorang dua. Dulu susah nak dengar orang ada PhD, susah belajar agama, tak ramai. Hari ini ramai, kita ada banyak menara gading
ya, yang boleh memberi gading-gading ini, yang menjadi impian dan kejaran dan kebanggaan kita dan masyarakat kita. Tapi yang kita keciciran ialah kita gagal melahirkan ahlu taqwa. Minta maaf, saya tak kata saya ahlu taqwa, orang lain tidak. Kita sama-sama perlu sedar perkara ini. Kita belajar, kita mengajar Al-Quran, mengajar agama ni bukan untuk pengiktirafan akademik semata-mata. Itu mungkin wasilah, tapi itu bukan matlamat. Dan nasihat saya pada diri saya lah, saya ingatkan diri saya, ingatkan tuan-tuan, khususnya apabila kita belajar agama ini, niat kita mukhlisina lahuddin, mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala, untuk beramal dengan peraturan Allah Ta'ala, untuk mendapat perakuan, saksian daripada Allah Ta'ala, pengiktirafan Allah Ta'ala, kita menjadi hambanya yang bertakwa. Walaupun kita mungkin tidak glamour, low profile, orang tak nampak kita, tak apa, kita tak jadi orang yang bertakwa, orang yang paling mulia sisi Allah Ta'ala. Siapa dia? Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia, ya, sesama kamu wahai manusia, hamba-hamba Allah, ialah orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Siapa dia? Atqakum, orang yang paling takwa, yang bertakwa pada Allah. Jadi kadang-kadang kita confuse antara ahlul akademik, mereka-mereka yang ada syahadah, CJ, perakuan-perakuan level akademik, dengan ahlul taqwa. Boleh jadi ada orang yang tidak ada pun level akademiknya tinggi, tapi dia ikhlas, dia belajar mendapat hidayah Allah Ta'ala, dia ahlul taqwa, dia lebih takut kepada larangan Allah Ta'ala, dia lebih takut pada azab dan kemurkaan Allah daripada mereka yang ada genggaman level, sijil, sarjana dan sebagainya. Mereka yang banyak menulis, banyak tesisnya, baru tentu dia orang bertakwa. Tapi bukan bermakna kita tak payah belajar, tak payah mengaji, tunggu nak jadi orang bertakwa. Wasilah untuk mendapat takwa ialah menuntut ilmu, belajar. Memang tak mungkin, mustahil kita nak tiba jadi orang bertakwa, kita sekadar duduk tiba-tiba jadi orang takwa pada Allah. Kita kena belajar. Sebab itu salah satu wasilah untuk mendapat ketakwaan daripada Allah SWT. Tapi bukan semua orang yang kita kata dia berilmu, mencapai tahap pencapaian ilmuwan akademiknya tu mereka semua bertakwa. So jangan terlalu teruja. Sebab tu kita selalu minta pada Allah, kerana dekat dengan Allah, minta hidayah dia. Dengan hidayah Allah Ta'ala kita akan berada di jalan yang benar. Tanpa hidayah Allah Ta'ala, walau tinggi mana level akademik kita, pengajian kita, pembelajaran kita, tanpa petunjuk daripada Allah, kita tidak mungkin berada di atas jalan yang benar. Kita boleh saja terseleweng, boleh saja menyeleweng. Kita lihat hari ini yang membawa perkara-perkara yang batil, yang sesat, yang membuat kerosakan muka bumi. Ini bukan orang bodoh, bukan orang tak belajar, orang yang belajar, bahkan yang mempunyai iktirafan ilmu. Bahkan orang-orang yang jahat hari ini melakukan kejahatan, mereka tetap diiktiraf kerana mereka dikatakan pakar, mereka berijazah segitu dan begini. Na'udzubillah min zalik. Itu peringatan untuk saya, tuan-tuan. Okay? Kita kena faham daripada ayat ini. Saya tak habis lagi cerita, ini bahagian pertama ayat ini. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi, supaya aku memberi peringatan. Al-Quran ini tujuannya untuk memberi peringatan kepada kamu dengannya, wa man balagh, dan siapa yang sampai kepadanya peringatan-peringatan ini, untuk semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A innakum la tashhaduna ma'allahi alihatan ukhra, adakah kamu bersaksi bahawa bersama Allah itu ada ilah-ilah yang lain? Ada ilah yang disembah? Adakah dibenarkan untuk kamu? Adakah kamu mengakui begitu, bahawa ada yang kamu kena sembah, beribadah, taat, patuh kepada Allah Ta'ala? Qul, katakanlah Muhammad, la ashhad, aku tak terima pengakuan ini, aku tidak bersaksi seperti itu. Aku tidak sekali-sekali bersaksi seperti itu. Qul innama huwa ilahun wahid, katakanlah Muhammad, sesungguhnya hanya senya dia, yakni Allah, ilahun wahid, ilah yang satu. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan sesungguhnya aku berlepas tangan daripada apa yang kamu sekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlepas diri. Matlamat kita ialah mengesahkan Allah. Peringatan dari Al-Quran mengajak kita supaya tidak jatuh dalam perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah, mengadakan ilah selain Allah Ta'ala. Inilah perkara pertama. Apabila kita berjaya mentauhidkan kehidupan kita kepada Allah, segala amalan ibadah kita kepada Allah, kita akan mendapat syahadah dari Allah Ta'ala, kita akan mendapat perakuan daripada Allah Ta'ala, kita akan mendapat syahadah at-taqwa, ahlut taqwa. Kita akan dapat
pengakuan daripada Allah. Bila kita dapat jadi hamba yang bertakwa, kita akan mendapat kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tak mungkin kita dapat melainkan kalau kita berjaya merealisasikan tauhid dalam segala urusan kehidupan kita, mengesahkan Allah sebagai Rabb, mengesahkan Allah sebagai Ilah. Inilah cara Allah memperkenalkan dirinya pada kita. Inilah jalan kebenaran, inilah siratul mustaqim, inilah tauhid tuan-tuan, inilah akidah pegangan kita yang perlu kita benar-benar belajar, faham, amal, minta hidayah pada Allah, minta dijauhkan daripada gelincir daripada kebenaran ini, daripada jalan lurus ini. Jika inilah jalan kita, jalan mengesahkan Allah Ta'ala, inilah jalan kita, di sinilah kita menghadapi kehidupan kita, struggle-nya, susah payahnya, keperitan dan cabarannya, bahkan apa yang dikatakan segala yang mudah dan sebagainya, semuanya di jalan tauhid ini, maka kitalah orang yang berjaya di sisi Allah SWT, orang yang diiktiraf, diakui, diberi perakuan Allah Ta'ala sebagai hambanya yang berjaya, al-muflihun, orang-orang yang berjaya, al-faizun, orang-orang yang menang, okay? Dan sebagainya. Subhanallah. Jadi jangan terkeliru. Inilah penerangan saya masih lagi dalam memahami bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Ilahun Wahid, dan ada banyak lagi ayat Quran yang kita perlu belajari, kita lalui, insya-Allah kita akan baca dalam perkongsian-perkongsian akan datang. Semoga apa yang telah saya kongsikan pada hari ini memberi manfaat pada kita semua. Yang baik, yang benar itu pastinya daripada Allah SWT yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Yang salah, yang silap, yang lemah, yang kurang itu, terlanjur kata dan sebagainya adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas kelemahan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.